Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah kali ini ingin saya berkongsi sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 2322 atau penomboran lain hadis nombor 2398 dengan darjat yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling dahsyat ujiannya? Maka baginda menjawab, para nabi, kemudian yang semisal dengannya dan yang semisal dengannya. Maka seseorang itu diuji atas kadar agamanya. Jika agamanya baik, jika agamanya soleh, maka lebih dahsyat ujiannya. Jika agamanya rendah, maka setiap orang diuji berdasarkan kadar agamanya. Dan tidaklah seseorang itu berterusan diuji sehingga dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa sebarang dosa. Baik, demikian hadisnya ya. Berdasarkan hadis ini kita dapat tahu bahawa orang ataupun insan yang paling hebat ujiannya ialah para nabi. Termasuklah di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang baginda hadapi bukan sahaja ujian dakwah, bukan sahaja ujian musuh-musuh dakwah, tetapi dalam kehidupan baginda sebagai seorang keluarga, sebagai seorang ayah. Tahukah anda bahawa dalam kehidupan, dalam hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, 6 orang anaknya meninggal dunia. Hanya seorang yang meninggal selepas baginda wafat, yang ini Fatimah radhiyallahu anha. Bayangkan betapa hebatnya ujiannya. Ini yang orang putih sebut literally 6 of his children passed away in front of his eyes. Okay? Sebab dalam macam-macam ujian kehidupan ini, boleh dikatakan ya, antara ujian yang hebat ialah apabila anak meninggal dunia ya. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, tetapi 6 orang anaknya meninggal dunia ketika baginda masih hidup. Demikian betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ujian yang baginda hadapi ya. Dan berdasarkan kisah sirah ini, bukan kisah, berdasarkan sirah ini ya, kita dapat tahu bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita tentang ujian, bercakap tentang bersabar, apabila baginda menganjurkan kita untuk bersabar, he really meant what he say, he really knows what he say. Baginda benar-benar mengetahui apa yang baginda sabdakan, apa yang baginda nasihatkan, sebab baginda sendiri bersabar menghadapi kematian 6 orang anaknya ya. Sebab kalau kita banding yang lain, apabila manusia lain yang memberi nasihat, memberi teguran, memberi tazkirah, termasuklah saya, kita hanya bercakap, kita hanya menyampaikan. Tapi kita sendiri, termasuk diri saya sendiri, sebagai manusia biasa, kita bermujahadah untuk mencapai apa yang kita cakap. Namun kalau nak tunggu sampai jadi perfect, barulah boleh memberi nasihat, barulah boleh memberi tazkirah, barulah boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat dan teguran di dunia ini ya. Jadi saya teringat kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam salah satu tulisan beliau. Beliau menerangkan bahawa jika syarat sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ialah orang yang hendak melakukannya mestilah perfect, mestilah sempurna, maka tidak ada yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dunia ini ya. Maka setiap orang ada cabarannya, setiap orang ada mujahadahnya untuk mencapai apa yang dia nasihatkan. Tetapi tidaklah berarti kita ni jangan nasihat, jangan bagi nasihat, aku ni pun teruk juga. Macam tazkirah ni saya nak bicara tentang ujian kan. Jangan bicara tentang ujian, jangan sampaikan nasihat tazkirah tentang ujian. Aku ni sendiri kalau kena ujian pun bukan tentu lulus, entah-entah gagal seteruk-teruknya kan. Jadi kalau nak tunggu tahap perfect baru boleh bagi tazkirah, baru boleh memberi nasihat, baru melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada di bumi ini sesiapa yang layak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sebab yang layak, yang sempurna ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ya, meskipun saya memberi tazkirah,
baik video ini maupun video-video lain, saya membicarakan agama, tetapi pada hakikatnya saya sendiri pun sedang bermujahadah, sedang bertarung untuk mencapai apa yang saya sampaikan itu. Tetapi berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berpesan untuk bersabar, hadis-hadis tentang sabar, hadis-hadis tentang ujian, hadis yang macam kita baca ini, baginda betul-betul tahu dan betul-betul mempraktikkannya. Okey, 6 orang anaknya meninggal dunia ketika baginda masih hidup, ya. Okey, jadi ini merujuk kepada ujian para nabi dan mereka yang semisal dengannya. Merujuk pada masa kini, kita sama-sama maklum, ya, saudara-saudara kita di Palestin, khasnya di Gaza, yang sedang diuji dengan ujian yang begitu hebat, dengan ujian yang begitu dahsyat, ya. Jadi bila perkara ini berlaku, ujian ke atas Rasulullah, ujian ke atas saudara kita di Palestin, hendaklah kita menjadikannya satu iktibar bahawa ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini sebenarnya sangat minor, sangat kecil berbanding ujian yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, berbanding ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, jangan banyak merungut apa ke. Ayuh kita bersabar dan menguatkan diri menghadapi ujian tersebut. Pengajaran seterusnya daripada hadis ini ialah setiap orang diuji berdasarkan kadar agamanya, ya. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak memberi ujian yang sama kepada semua orang, tetapi Allah tahu kemampuan masing-masing, Allah tahu kadar agama masing-masing, dan Allah bagi ujian mengikut kemampuan dan kadar agama masing-masing, ya. Jadi bila kita menerima satu ujian, Allah tidak akan memberi kita satu ujian yang Allah tahu kita akan gagal. Okay, Allah tahu He will not test us with something that He knows we will fail, because He has tailored each trials according to each individuals. Okay, jadi apabila kita ada ujian, berdasarkan hadis ini jadikanlah ia sebagai motivasi bahawa setiap ujian tu Allah telah adjust berdasarkan kadar agama seseorang, berdasarkan kadar kemampuan seseorang. Maka jangan kita kata aku ni mesti gagal, aku ni mesti tak boleh, tetapi bersungguh-sungguhlah untuk menghadapi ujian tersebut, bersabar ke, berterusan mengusahakan ke, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebab setiap individu ujiannya berbeza-beza, dan ujian ini pun kena ingat datang dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah kesenangan, antaranya ialah kemasyhuran. Saya sendiri sebenarnya alhamdulillah yang YouTube saya ni sebenarnya tak masyhur sangat. Sikit je orang tengok kan. Sebab saya bimbang kalau saya ni menjadi masyhur, YouTube menjadi subscribers, followers yang beratus ribu ke apa ke, saya bimbang ia akan menimbulkan sifat ujub, sikap sombong pada diri saya ini, ya. Jadi ini sesuatu yang kita perlu tahu bahawa ujian bukan sahaja dari aspek kesusahan, malapetaka sebagainya, tetapi boleh juga dalam bentuk kesenangan, boleh juga dalam bentuk kegembiraan. Dan orang yang ditimpa dengan sesuatu ujian yang dia tidak sukai, dia akan lebih sedar bahawa itu adalah ujian, berbanding orang yang ditimpa ujian kesenangan, dia tak tahu itu sebenarnya satu ujian. Orang yang diuji dengan kemasyhuran, dia tak tahu itu sebenarnya satu ujian. Orang yang terbalik kan, yang ditimpa bankrupt ke, ditimpa penyakit ke, ditimpa dengan bencana alam ke, yang itu dia sedar ini adalah satu ujian. Mungkin adalah juga tak sedar kan, tapi secara umumnya ramai akan sedar itu adalah ujian, berbanding mereka yang diuji dengan kesenangan, kemasyhuran, mereka tidak tahu itu sebenarnya adalah satu ujian juga. Hadis ini diakhiri dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu akan terus diuji sehingga tidak lagi dia berjalan di bumi ini dalam keadaan berdosa. Jadi ini menunjukkan bahawa salah satu tujuan, salah satu hikmah Allah memberikan ujian ke atas kita ialah kerana ia menghapuskan dosa. Tapi jangan pula terus kata kalau kita nampak kan,
orang lain ditimpa satu ujian, ni banyak dosa lah orang tu. Tak semestinya ya. Sebab kalau kita rujuk ayat Quran yang lain, hadis yang lain, kadang-kadang satu ujian itu adalah untuk meningkatkan lagi makam ataupun kedudukan seseorang, untuk meningkatkan lagi jati dirinya, untuk adalah macam-macam hikmah yang lain. Tetapi salah satu hikmah ialah untuk menghapuskan dosa. Cuma bila kita lihat ada orang lain yang ditimpa dengan ujian, jangan pula kita membuat kesimpulan mudah, banyak dosa lah tu. Sebab kadang-kadang apabila berlaku gempa bumi ke musibah yang besar berlaku kepada katakanlah penduduk Islam kita, di saudara-saudara kita di Bangladesh dilanda dengan taifun yang sangat hebat. Ada je suara yang kata, itulah dia orang ni agama kan, betul dosa banyak lah tu. Okey, ada berlaku gempa bumi yang besar di Turki lah katakan. Itulah dia orang tu kena balasan lah tu. Agama tu bukannya betul sangat tu. Pandai pula kita menjadi juru cakap Allah yang berbicara bahawa musibah itu berlaku kerana mereka itu banyak dosa, kerana mereka itu banyak melakukan kemungkaran. Jangan pula begitu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini, kita kena sedar bahawa kehidupan kita ni akan sentiasa ada ujian ya. Seorang hamba itu akan terus diuji kan, di akhir hadis tu. Akan terus diuji sehingga tidak lagi dia berjalan di bumi ini dalam keadaan berdosa kan. Jadi kita akan sentiasa diuji. Dan ingat, ujian itu boleh jadi dalam bentuk sesuatu yang kita tak suka, dan boleh juga dalam bentuk sesuatu yang kita suka. Harta yang banyak, kemasyhuran, kesenangan ni ya. Dan kena ingat juga, setiap ujian itu Allah telah ukur berdasarkan individu ya, bukan semua orang ujian yang sama, dan Allah letak ujian itu pada tahap masing-masing yang Allah tahu dia boleh melaluinya, dia boleh lulus daripadanya. Maka jangan putus asa, jangan kecewa, jangan kata I cannot do it, I will not go through it. Sebaliknya, teruskan usaha melalui ujian tersebut, bersabar dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita diuji dengan sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat, ingat bagaimana kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan sesuatu yang sangat hebat. 6 orang anaknya meninggal dunia ketika baginda masih hidup. Kalau kita merasa ujian kita di sekarang ini sangat teruk, sangat dahsyat, kita kena ingat bagaimana saudara-saudara kita di Palestin sekarang ini diuji dengan ujian yang sangat hebat. Bila kita bandingkan, kita akan sedar ujian kita ni sebenarnya sangatlah kecil, sangatlah minimum lah kita boleh kata ya. Baik, demikianlah perkongsian. Moga-moga ia menjadi tazkirah, peringatan kepada saya dan juga kepada para penonton yang dikasihi sekalian. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.